Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Malaysia Materi Detector. Okey, hari ini saya membuat pencarian di tempat yang sama, iaitu di Bukit Pahang. Dan untuk carian hari ini, saya tak pasti lagi saya akan jumpa logam apa. Saya harap anda semua sihat. Dah lama saya tak buat video. Dan untuk hari ini, saya akan cuba cari sesuatu yang berharga atau tidak. Saya akan rekodkan dan kita akan lihat sama-sama. Okey, semak video ni, okey. Okey, alhamdulillah. Okay, hari ini hasil yang pertama hari ini saya jumpa satu cincin. Okey, kalau kita lihat masih ada tanah di sini. Ini mungkin cincin biasa, perak ataupun tembaga. Tapi atas dia dah tak ada batu. Okey, apa pun kita cuba cari lagi logam yang lain. Okey, hari ini saya ada jumpa satu butang lama. Okey, dia tak berapa jelas ini. Mungkin ada lama sesuatu. Apapun untuk butang ni, saya akan cuci dan saya akan bagi gambar. Ini berbahan kuprum atau campuran tembaga. Okey, ni saya ada jumpa satu duit. Okey, ni mungkin duit dinasti. Okey, saiz dia agak besar sini. Okey, belakang dia pun dah tak jelas. Okey, saya tak pasti ni dari dinasti apa duit ni. Ataupun inya token Cina zaman dahulu dekat Bukit Pahang ni. Apapun untuk duit ni, saya akan bagi gambar. Dan ini duit Cina ni, logam dia dari tembaga. Okey, saya ada jumpa dua logam di sini. Okey, kita akan lihat logam ni dulu. Okey, ni mungkin bekas sudu. Mungkin dari sudu yang patah. Ni dia punya pemegang dia. Dari logam tembaga. Dia handle sudu. Okey, kita akan lihat satu lagi. Okey. Yang ni adalah pendant loket orang zaman dahulu. Okey, saya tak pasti bahan apa. Dia agak berkilat kat sini. Okey, dan dia ada lambang orang naik kuda kat sini. Okey, jadi dalam video yang sebelum ni saya ada beritahu dekat sini adalah ada rumah banglo lama dan juga tempat yang orang British dulu dia bela kuda. Okey, ni mungkin yang dia orang pakai dulu untuk buat kenang-kenangan. Saya pun tak pasti. Jadi yang ni sangat cantik.
Apa-apa saya akan bagi gambar untuk segala apa yang saya temui hari ini. Oh. Okey. Di sini saya ada jumpa satu duit RM1 lama Malaysia tahun 1991. Okey, sini ditulis Bank Negara Malaysia. Okey, dan belakang dia ada amal keris di sini. Jadi duit ni agak lama. Kita sekarang pun dah tak guna duit ni. Hanya dulu saja. Dan ini berbahan tembaga. Okey. Ni saya ada jumpa satu duit. Okey, ni mungkin duit Queen Victoria. Okey, dia dah hancur pada bahagian hadapan ni. Kurang jelas. Okey, belakang dia dah kena skop sikit. Jadi kat sini ada duit yang kondisi dia okey, ada yang rosak. Sebab tanah kat sini pun dia agak berpasir. Okey. Ni saya ada jumpa satu logam. Okey, ni tali pinggang jenis lama. Mungkin digunakan sekitar Perang Dunia Kedua. Okey. Kondisi dia masih elok lagi. Dan ada satu lagi logam dekat sini. Okey, kita akan lihat sama-sama. Okey, ni jenis mungkin batu ladon jenis lama. Tapi dia agak unik kat sini. Dia sangat bulat dan agak bujur. Okey, berat dia pun boleh tahan. Dia ada lubang pada bahagian atas dan bawah dia ni. Bentuk dia seperti telur yang timah ni. Okey, saya akan bagi gambar juga untuk timah dan tali pinggang ni. Oh. Okey. Ni saya ada jumpa satu logam. Okey, ni mainan kanak-kanak zaman dahulu. Okey, ni mungkin boat. Biasanya kita akan jumpa kereta Hot Wheels. Tapi yang ini, pendapat saya ini adalah boat. Masih ada tanah lagi. Okay. Warna putih dia tu masih ada. Yang ini mungkin dari logam stainless steel. Oh. Okay, ni saya ada jumpa satu duit. Okay, saya akan ambil. Okay. Ni
kalau tak silap saya, ini adalah duit Jepun, iaitu dari Imperial Showa yang dikeluarkan sekitar tahun 1938 sehingga tahun 1986. Jadi hanya nampak bahagian depan ni saja. Okey, bahagian belakang dia ni kurang jelas. Jadi bahagian depan ni kita akan nampak seperti ada rumah yang panjang kat sini. Saya tak pasti duit ni tahun berapa. Tapi anggaran dia memang seperti yang saya sebut tadi, yang dikeluarkan sekitar 1938 sehingga 1986, iaitu 2 tahun sebelum Perang Dunia Kedua. Saya pun hairan macam mana duit ni boleh ada dekat sini. Okey, ini adalah cincin kedua yang saya jumpa hari ini. Tapi ini dah bengkok. Sayang sekali. Mungkin terpijak oleh jentera berat. Okey, batu dia pun dah tak ada pada bahagian atas ni. Batu cincin ni. Ini mungkin cincin tembaga. Okey, agak besar saiz dia. Di sini saya ada jumpa satu botol bike cream jenis lama. Okay, botol ni agak besar ni. Jadi kenapa pengesan logam ni dia mengeluarkan bunyi apabila saya mengesan dekat botol ni. Jadi bahagian atas ni dia ada besi ataupun aluminium di sekeliling bahagian pembuka tutup botol ni. Dan bawah botol ni dia ada tulis bike cream. Jadi kurang jelas ya kat sini. Dia mungkin sekitar dikeluarkan dalam tahun 1920 sehingga tahun 1960-an atau 70-an untuk botol ni. Oh. Okey, hari ini saya ada jumpa satu duit. Okey, saya akan lihat terlebih dahulu. Okey, ini duit street settlement tahun 1902, 10 sen. Okey, belakang dia ni King Josh. Kurang jelas ini. Okey, ini logam dia perak. Oh.
Okey, ini adalah bekas susu getah pada zaman dahulu. Ini dari bahan seramik. Jadi ini sudah pecah. Jadi saya fikir tadi ianya belum pecah, tetapi apabila kita gali, okay, dia dah pecah lama dah. Mungkin kesan jentera. Okey, hari ini saya ada jumpa satu logam. Jadi saya percaya ini adalah sebilah keris sebenarnya, tetapi ianya telah patah lama. Dan saya tak pasti ini keris apa. Jadi dia sangat kecil dekat sini. Saiz dia tak besar. Dan bentuk rupa keris tu masih ada kalau kita lihat. Okay, ia hanya berada di atas pasir saja. Mungkin ditolak oleh jentera berat. Tapi sayang, keris ni dah patah lama. Okey, ni saya ada jumpa satu logam. Okey, kalau anda lihat sini, dia agak berkilat. Okey, saya akan ambil dan kita akan lihat. Okey, ni butan baju atau kacing baju zaman dahulu. Jadi saya tak pasti logam apa ni. Dia sangat berkilat. Dan mungkin ini adalah, kalau mengikut pendapat saya, ini logam swasta. Dan dia ada tulisan dekat sini. Okey. Saya tak berapa jelas ni, saya hanya nampak Forts, Forts. Jadi untuk kancing baju ni, saya akan bagi gambar kemudian nanti. Ini adalah kulit siput. Tempat yang mana saya gali tadi. Okay, ada dua kat sini. Okay, jadi kalau ada kulit siput ni, pastinya ada perumahan lama dekat kawasan ladang ni. Tapi perumahan lama kat sini agak jauh-jauh. Dia tak dekat-dekat sangat. Okay, dan kalau anda lihat yang besar ni, ini adalah bukan simen, tapi ini adalah tempayan naga. Dia jenis tebal. Tempayan yang orang Melayu guna dulu, atau orang Cina guna. Tapi yang ni sangat tebal saiz dia.
Okey. Saya ada jumpa satu kerongsang lama. Okey, jika anda lihat kat sini. Okey, kita akan ambil dan kita akan lihat secara lebih dekat. Okey, ini adalah kerongsang perak zaman dahulu. Sama ada diguna oleh orang Melayu atau orang Cina dekat sini. Saya tak pasti juga. Tapi biasanya untuk kerongsang perak ni, biasanya kita akan jumpa kat dalam hutan. Tapi kat kawasan sawit ni pun kita masih boleh jumpa. Ya, sebab dulu di sini adalah penanaman getah dan sekarang telah menjadi ladang kelapa sawit. Jadi motif kat tepi dia ni sangat cantik. Okey, di sini saya ada jumpa satu logam dan saya tak pasti ini emas atau bukan. Okey, kita akan lihat sama-sama. Okey. Ini adalah loket orang zaman dahulu. Warnanya agak berkilau kekuningan. Tapi saya tak pasti ini emas ataupun bukan. Jadi sangat berkilat ni. Dan ianya berbentuk love. Saya tak pasti emas atau bukan. Suka untuk nak ucapkan ianya adalah emas. Disebabkan belakang dia pun ada kehitaman. Pada bahagian hadapan pun ada juga. Okey, saya ada jumpa dua logam dekat sini. Okey, satu ni duit atau butang. Tapi dia dah tak berapa jelas. Saya tak tahu logam perak atau aluminium. Okey, nanti saya akan bagi gambar untuk yang ni. Okey, dan yang ni plastic toy coin $6. Children Banks 1982. Ya, mungkin mainan budak-budak zaman dahulu. Token plastik. Okey, hari ini saya ada jumpa satu logam. Okey, yang ni dia dah timbul. Mungkin timah. Saya akan ambil. Oh. Okey, dia mempunyai dekorasi pada bahagian timah ni. Saya tak pasti ni kalau mata wang zaman dahulu, mata wang alam Melayu zaman dahulu. Kerana mata wang alam Melayu seperti negeri Terengganu, Kelantan, Kedah dan lain-lain, kebanyakannya adalah dari logam timah dan emas. Tetapi hari ini, okey, ni logam timah ni dia bentuk dia motif bunga. Jadi dalam katalog mata wang alam Melayu ada duit timah yang bermotif serangga, ayam dan lain-lain. Itu apa yang saya tahu sedikit sebanyak lah. Apapun untuk logam ni, saya akan cuci dan saya akan bagi gambar untuk anda lihat. Okey, hari ini saya jumpa satu tembika. Saya tak pasti kalau tembika yang saya jumpa ni sudah pecah atau belum. Tapi ada logam yang bunyi dekat bawah tembika ni. Okey. Okey. Masih ada logam yang bunyi. Jadi saya akan ambil. Kita akan gali pelan-pelan. Oh. Okey, dia dah ada pecah lama kat sini. Kat sebelah sini. Mungkin disebabkan jentera juga. Okey. Ini tembika dia.
Okey, sayang sekali. Ianya dah pecah. Okey, kita akan lihat apa yang ada kat lubang ni. Okey. Okey, ini adalah logam timah seperti yang saya jumpa sebentar tadi. Okey, yang ni pun ada decoration bunga dekat kedua-dua ni. Okey, mungkin ini dah patah lama. Saya tak pasti kalau ini mata wang atau bukan. Jadi kalau ada yang tahu boleh komen dekat bawah, okey. Dia sangat unik untuk penemuan hari ni. Walaupun saya masih tak jumpa sesuatu yang berharga, tetapi saya rasa puas untuk mengasang logam dekat sini. Okey, ni saya ada jumpa satu cincin. Okey, masih ada di dalam gumpalan tanah. Okey, saya akan ambil. Oh. Okey. Okey. Ni cincin perak kalau tak silap saya. Okey. Dia bentuk bulat saja, tak ada batu. Okey, agak berkilat sedikit. Saiznya ni agak besar. Apapun untuk cincin ni, saya akan bagi gambar nanti. Oh. Okey, saya ada jumpa satu duit. Okey, duit ni sebesar shilling 20 sen. Okey, kita akan lihat. Okey, ni shilling King George. Dia ada nama King George pada bahagian belakang ni. Okey, pada bahagian hadapan dia setengah sen. Jadi tahun duit ni saya tak berapa nampak. Saya tak pasti lagi tahun berapa untuk duit setengah sen ni. Apapun nanti saya akan cuba cuci dan saya akan letakkan tahun pada bahagian deskripsi video. Okey. Okey, hari ni saya ada jumpa satu lighter. Okey, ni mungkin lighter zaman dahulu. Okey, dia berbahan aluminium. Okey, dia tak berapa berat sangat. Okey, apa pun saya akan cuba cari lagi. Okey, mungkin ada dua logam dekat bawah ni. Okey, sen satu.
Okey, saya akan gali yang ni dulu. Okey, kita akan lihat. Oh, okey. Ni saya ada jumpa satu duit. Okey, kalau kita tengok kat sini masih ada bekas kesan pring duit ni. Okey, kita akan lihat duit ni. Okey, ni duit Singapura tahun 1976. Dan belakang duit ni okey, ada gambar binatang. Saya tak pasti ni. Dia kurang jelas ni. Okey, apa pun untuk pengetahuan penonton semua. Jadi sebelum saya membuat video ni, saya ada jumpa dengan beberapa orang kampung di sini. Dan mereka juga ada bagi tahu saya dekat Bukit Pahan dulu pun memang duit Singapura ni memang digunakan di sini. Jadi diterima untuk dijual beli mungkin pada tahun 60-an, 70-an atau 80-an. Lebih kurang macam tu. Dan untuk hari ini, okey, saya jumpa satu duit Singapura. Okey, ni saya ada jumpa satu koci lama. Okey, jika anda lihat kat sini. Okey. Okey, ni mungkin jenis mangga ratusan tahun yang telah lama tenggelam di sini. Jadi ini sangat unik bentuk dia. Saya pernah dapat sebelum ni, tapi biasanya kita dapat dekat hutan. Tapi ini hanya ladang sawit yang bekas tapak rumah orang zaman dahulu. Apapun nanti untuk mangga ni saya akan cuci. Oh. Okey. Ni saya ada jumpa satu batu. Kita akan lihat. Okey, ni mungkin manik orang zaman dahulu. Jadi ada setengah orang penduduk dekat sini pernah jumpa yang mereka sebut batu tu, yang mereka selalu sebut batu. Tapi yang sebenarnya ini adalah manik zaman dahulu yang digunakan oleh orang zaman dahulu untuk dibuat permainan atau sebagainya. Jadi saya tak pasti. Okey, dia agak berkilat kat sini. Oh. Okey, ni saya ada jumpa satu peluru timah. Okey, ni mungkin dari peluru senapang atau pistol, saya tak pasti. Tapi yang ini saiz dia agak kecil daripada yang saya dapat dalam video yang sebelum ni. Ini mungkin digunakan sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi sangat lama. Dekat sini dia punya logam tu bercampur dengan tahun 70-an, 80-an, 60-an. Jadi agak sukar untuk saya cari sesuatu yang benar-benar lama kat sini. Jadi video ni hanya seadanya. Oh.
Okay, ni saya ada jumpa satu batu. Saya rasa ini batu zaman dahulu. Okay, kita tak tahu sama ada ini adalah guli orang zaman dahulu. Saya pun tak pasti. Tapi mengikut saya ini adalah batu. Jadi bentuk dia agak bulat. Seperti diukir dengan benda yang tajam. Jadi kalau ada yang tahu, boleh komen dekat bawah, okey? Apa yang saya jumpa ni. Saya tak pasti apa yang saya jumpa. Adakah ia guli abad ke-18? Saya pun tak pasti. Okey, ni saya ada jumpa satu kereta lama, kereta Hot Wheels. Okey, kalau kita tengok, dia masih ada pasir dan tanah dekat sini. Okey, ni bentuk dia. Jadi pada bahagian bawah dia ni dah tak ada. Okay, hanya nampak bentuk kereta saja. Saya tak pasti kereta apa ni. Mungkin ni Hot Wheels tahun 60-an, 50-an atau 70-an, saya tak pasti. Saya bukan kolektor Hot Wheels. Jadi kalau ada yang tahu, boleh komen dekat bawah bila Hot Wheels ni keluar. Okay, hari ni saya ada jumpa cincin satu. Okay, kita masih lihat dia masih ada dalam lubang lagi cincin ni. Okay, jadi saya akan ambil perlahan-lahan. Okay, masih ada kesan pering pada bahagian pasir ni. Okay, kita akan lihat. Okay, saya tak pasti ni cincin biasa atau perak. Apa-apa saya akan bagi gambar untuk cincin ni. Sepertinya ada tulisan. Okay, tak berapa jelas ini. Nanti saya akan bagi gambar untuk cincin ni, okey? Dan hari ni mungkin cincin yang keempat untuk penemuan hari ni. Okey. Saya ada jumpa satu logam. Okay, saya akan lihat terlebih dahulu. Okey, ni kalau tak silap saya adalah duit Thailand, iaitu duit Port dari Thailand. Okey, kalau kita lihat atas ni, dia ada lama cakra. Agak kurang jelas di sini. Jadi saya heran mengapa duit ini boleh ditemui di Bukit Pahang. Jadi mengikut pengetahuan saya, duit ini dikeluarkan sekitar tahun 1820-an sehingga tahun 1850-an kalau tak silap saya. Okey, dia ada satu lagi bahagian atas ni. Okey, ni saya tak tahu lambang apa. Kalau yang depan ni disebut cakra. Jadi apa yang saya tahu tentang duit ni? Okey, duit ni dari Empire Sukhothai dulu, daripada Thailand, yang mana mengingatkan saya tentang peperangan di Kedah suatu ketika masa dahulu, iaitu pada tahun 1831. Jadi ramai dulu pahlawan Melayu yang terkorban dekat Kedah dulu. Jadi peperangan yang pertama tu negeri Kedah kalah teruk.
Dan peperangan berlangsung daripada 1831 sehingga ke tahun 1839 kalau tak silap saya. Masa tahun 1839 tu, peperangan terakhir, negeri Pahang, Terengganu, Kelantan, Deli, Riau dan lain-lain negeri Melayu telah menghantar bantuan ke Kedah untuk menghalau tentera Siam daripada menaluki negeri Kedah. Jadi peperangan yang terakhir itu mereka berjaya menghalau tentera Siam sampai ke Siam semula. Dan sewaktu peperangan tu, tentera Kedah dikejar semula oleh tentera Siam sehingga ke kota Kuala Ketil, Kedah. Itu seingat saya lah. Jadi banyak pahlawan Melayu yang terkorban seperti Tengku Kudin, ulama-ulama Melayu, Sri Kandi. Dan melalui catatan Inggeris dulu ni dia bergabung dengan tentera Siam menyerang Kedah yang mengakibatkan kekalahan besar kepada negeri Kedah. Kolonel atau kepala ketua kapal dulu dia pernah tulis satu artikel dia tulis bangsa Kedah ini adalah bangsa yang tidak akan tunduk dengan penindasan dan kekejaman. Jadi nenek moyang kita dulu ni hebat sebenarnya. Bukannya tak hebat. Hairan kenapa duit ni boleh ada dekat Bukit Pahang. Apa pun untuk duit Port Duang ni daripada Empire Sukhothai ni, saya akan cuci nanti dan kita akan bagi gambar. Jadi saya rasa ini adalah logam perak menurut saya yang saya dapat hari ni. Okey, saya ada jumpa satu logam dekat sini. Tapi bentuk dia agak unik ni. Saya tak pasti apa ni. So kalau ada yang tahu, anda boleh komen di bawah. Tapi bentuk dia seperti buckler woods yang orang dulu buat perhiasan dekat shield atau dekat kayu. Tapi yang ni tak ada lubang. Dia bentuk macam topi. Saya tak pasti ni bahan apa, perak ataupun aluminium. Okey, warna ni agak berkilat.
Oh. Oh. Okey. Saya jumpa satu kunci lama. Okey, sini dia tulis Toriki. Okey, belakang ni kurang jelas. Jadi ini mungkin jenis kunci zaman dahulu. Oh. Okey. Ni saya ada jumpa mangga lama satu. Okey, dia dah berada di atas tanah ni. Okey, kalau kita tengok mangga ni mungkin baru lagi. Mungkin dalam tahun 80-an, 90-an. Jadi ini mangga yang kedua hari ini saya jumpa. Cukup sampai di sini saja video saya hari ini. Okey, sebelum saya menamatkan video, okey, saya ada tulis tadi. Okey, saya akan baca perlahan. Okey, untuk kesimpulan apa yang saya temui di sini hari ini, boleh dikatakan logam yang ditemui agak unik. Jadi bagaimana duit Thai dan logam yang lain yang saya temui boleh ditemui di Bukit Pahang. Jadi ini adalah alasan saya. Saya akan cuba ceritakan sedikit sebanyak. Okay, saya dah tulis ini. Okay, saya akan ceritakan. Okay, sebelum video ini dibuat, yang pertamanya, saya ada dapat informasi daripada salah seorang ahli Persatuan Sejarah Malaysia, kawasan Dungun. Okay, dia ada bagi tahu Bukit Pahang telah dibuka awal abad ke-18 dan adanya pelembungan lama. Dan untuk yang kedua, okay, dia cakap lagi, ada kerabat Raja Pahang pernah datang melawat ke Bukit Pahang Terengganu ni. Tapi tempoh Raja dari Pahang tu melawat, okay, dia tidak dinyatakan di sini. Jadi saya tak tahu bila mereka datang, sama ada mereka datang semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin III atau Sultan Baginda Umar. Okay, dan yang ketiga, pelembungan Bukit Pahang Keteh lebih lama dari pelembungan di Sungai Lembeng di negeri Pahang. Jadi sebahagian pekerja sini dahulu, dia ada cakap juga,
sebahagian pekerja pelombongan di Bukit Pahang dihantar ke Sungai Lembing suatu awal pembukaan pelombongan. Dan yang keempat, kalau kita lihat aliran sungai yang dari Bukit Pahang mengalir sehingga ke belakang Airport Keter. Yang mana juga saya dapat informasi dari penduduk sini. Okay, dia bagi tahu dekat Airport Keter sekarang ni yang kita lihat. Okay, kat situ dulu orang-orang tua dulu sebut tebing tinggi ataupun pelabuhan tebing tinggi. Jadi ada kapal kecil dan kapal besar boleh masuk dekat situ. Dan yang kelima, kalau kita lihat dari pemetaan, daripada atas udara, kita lihat daripada atas. Okey, kita tak akan dapat lihat sebuah lombong lama di Bukit Pahang. Ianya tidaklah seperti di Kampung Kosi, Hulu Paka, yang mana ada banyak lombong dan gua lama. Ianya adalah lebih kurang sama seperti di Bukit Lentor. Jadi anda boleh tengok video saya yang saya pernah naik Bukit Lentor dengan sepupu dan rakan-rakan yang lain. Nanti saya akan bagi tajuk pada bahagian deskripsi. Jadi kat sini lebih lama daripada Bukit Lentor, lebih lama daripada Sungai Lembing Pahang. Dan yang keenam, dan untuk informasi saya bagi ni, ada satu perkuburan yang agak lama yang jarang orang luar tahu, yang mana ianya makam Syed Abbas yang terletak 1.3 km atau 800 meter dari Masjid Batu Putih, Jalan Ranggun. Okey, dan yang ketujuh, sekitar tahun 2013 saya dapat informasi dari seseorang. Jadi orang yang bagi tahu saya, dia sekarang berada di Tanjung Dumul. Okey, dia cakap ada seseorang pernah temui logam dan emas. Ianya ditemui 5 tahun sebelum 2013 di kawasan Kerteh. Dia tak cakap kawasan mana. Dia cuma bagi informasi pada saya macam tu. Jadi segala informasi yang saya dapat, saya akan kumpul. Dan mesej terakhir untuk pengguna pengesan logam, khususnya orang lama tidak ingin apa yang kamu temui, cukup sekadar dia tahu. Jadi saya harap mesej kali ini awak faham saya orang yang bagaimana. Dan letakkanlah dalam diri kita ini dengan sifat-sifat kerohanian dan insan. Dan semoga kamu akan baik-baik saja. Baik, untuk itu saja video Malaysia Metal Detector ini. Sehingga kita jumpa di video akan datang. Saya harap anda enjoy dengan video kali ini. Jadi video kali ini agak sederhana dan agak panjang. Okay, sehingga kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.